Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everybody. First of all, let's begin our class with Mukita Al-Fatihah and learning prayer. Okay, so today we're going to continue our lesson on Gantt chart. This is a part of chapter 3.2 and I would like to recall you are supposed after this lesson, you should be able to define what is Gantt chart and related terms, and then explain the importance of Gantt chart in relation with project schedule. And when I say define Gantt chart and related terms, you must also be able to create your own Gantt chart. Okay, maknanya you boleh apply, boleh guna, boleh lukis dan boleh. Sebab the kind of questions, dia boleh bagi awak contoh bentuk Gantt chart yang salah dengan yang betul. So if you don't know how to create a proper Gantt chart, okay, awak tak boleh buat Gantt chart, memang awak takkan boleh. Susahlah untuk awak memilih Gantt chart yang betul sebab akan keliru di situ. That is kind of thing lah, the question that can we get from Gantt chart. Other than that, the question can also ask you within the definition punya learning outcome, what is ID, what is task name, what is this row here. Okay, kenapa mesti what is this about? Kalau kata month, salah. Jawapan dia ialah this is for the duration. Okay, contohlah. So mesti awak kena tahu what does mean by what does the legends used for. So the definition of Gantt chart can be varies. It can be the kind of question, straightforward question, define Gantt chart, boleh juga. Tapi dia boleh juga tanya lebih sedalam-dalamnya lah regarding the Gantt chart himself. So, but as I said yesterday, we really want to learn about 3.2, not just for the sake of learning and prepare yourself for examination, but we want to see this as a thing that you are going to use, you're going to apply, you're going to need once you are working as a real engineer. Okay, this is going to make you be better than the rest. Okay, a lot better than the rest with this knowledge. Okay. So how we're gonna do is let's look a little bit about the definition in general about Gantt chart. So as we can see here, so this is the definition of Gantt chart. So Gantt chart is actually a timeline chart. It's not like anything that is macam kita ada pie chart, kita ada bar chart. So Gantt chart is actually a timeline chart. So timeline chart means that I'm pretty sure you are used to timeline. Okay, I believe that you might have heard about timeline in Facebook. So what does it do in our timeline Facebook ni? Dia ada buat arah ke kanan ke bawah. So tahun 2021 yang latest. So tahun 2020 so ada man dia, pecah-pecahan dia. So timeline is about apa kita punya progress lah. What is our progress? So it's actually timeline chart. It shows time. So bila saya buat timeline chart, it must be related to time lah. And Gantt charts illustrate. So this is the next keyword here. Gantt charts illustrate, menggambarkan. So notice here, Gantt chart, it doesn't only show, it doesn't show like wording. That's not its function, its purpose. The purpose of Gantt chart is to illustrate. Illustrate ni menggambarkan, menggunakan rajah, menggunakan warna, menggunakan visual, benda yang awak boleh nampak. Okay, the start and finish dates. The start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. Okay, so here maybe kat sini term yang baru, terminal dengan summary elements ni. So I'm going to spend a little bit on what are these. Okay, simple je, benda ni awak dah buat. Okay, Gantt chart, dalam belajar dalam project management ni, there are things yang awak dah buat dalam hidup awak, cuma saya namakan dia saja. So mungkin sebelum ni awak panggil, aktiviti-aktiviti je lah, program-program je lah, kita punya pecahan je lah. Yes. But we give it has a name. It has a technical name yang awak kena faham lah. Janganlah awak kata, terminal 5 ini dah subjek lah. Ini apa ni kan ni kan? No. Just the thing yang awak dah tahu, awak dah guna dalam hidup awak, cuma kita menamakan dia menggunakan technical terms. Okay, welcome to those who just came. So saya just mula saja kelas. Saya tak nak ambil masa lama kawan-kawan awak yang masuk awal ni. Nanti kan kita drag sampai lebih pukul 10 kan. So, but I'm recording this, so I will upload the video later on. Okay, so now I'm explaining the definition of Gantt chart.
in summary. So let's look at what is terminal. Terminal element. So terminal element. Terminal ni biasa dengan terminal kat mana? Biasa tahu dengan perkataan terminal. Class, are you familiar with the word terminal? Biasa dengar kat mana? Buruk lah tulisan saya ni. Anyone? Minibus. Can you say it again? Tak clear tadi, ada bunyi pintu. Come again, please. Hello, tadi siapa jawab tadi tu? Come again. Okay, saya tunggulah. Come again. What did you say? Say it again. Lag. Alamak. Oh, blur. But can you hear me? Can you hear me out loud and clear? Clear penting. Dengar kan? So, boleh dengar ke? Ke lag juga suara saya? Suara saya. Okay, alright. What about now? Mungkin ada instability lah. We might having instability. And let's just try this then. A window. Oh. No. Okay, what about now, guys? Okay tak? Okay. Alright, so again, where do you often hear the word terminal? Kat peranti elektronik saya. Peranti elektronik. Wow, betul? Tadi siapa lagi sebut tadi? Ada satu lagi jawapan yang paling tepat sekali. Confirm selalu semua orang pernah dengar. Terminal bus. Yeah, terminal bus. So terminal is actually your stop, your station. So your elements ni maksudnya apa? Elemen-elemen ni apa aktiviti awak yang secara terminal. Maksudnya kalau saya buat, saya tak tahu kalau saya buat big screen ni nampak lagi tak? Nampak lagi kan? So terminal elements are the terminal activities. So elemen awak kena anggap activities lah. The word is activities. Nampak je ganas. Tapi elemen tu activity. Program-program yang awak buat. So terminal is like the main title of the activity. Okay, contohnya you nak okay, you want to let's get to give an example. Okay, let's take a very simple example. Kita nak masak lah kan. So for you to cook something, first of all, what are the activities yang awak nak kena buat? So antaranya ialah you buy stuff, buying ingredients. Okay, so this is your first terminal. Okay, saya bicara dulu. And then dah dapat barang nanti, apa buat? You are going to maybe prepare ingredients. Mungkin nak potong-potong dulu ke. Okay.
basuh dulu ke, and maybe start cooking lah. Cooking, masak. Okay. Alright. So buy ingredients, prepare ingredients, and then cooking. Alright, these are the terminal elements. So then we have summary elements. Okay. So what is summary elements? So summary elements is the detail, the more detail, the smaller part of the terminal. So contohnya bayang ingredient, apa benda aku kena buat? Dalam bayang ingredient ni apa benda yang you kena buat? So you kena sekejap. Alright. Go to your mama. Okay. Alright. Okay guys. Okay, alright. So bayang ingredients. Apa aktiviti kena buat? Okay, contohnya kena pergi pasar raya. Go to market. Contoh. Ataupun kata tak ada duit ke cash. You have to go ask money from your sebelum go to market ni, ask money from your parent ke sebagainya kan. So those are the summary elements. So terminal elements is more about the main title of the activity you're gonna do. So summary element ialah pecahan-pecahan bagi setiap terminal tersebut. So kalau prepare ingredients, wash ingredient, okay, cut the vegetables, cut the meats, whatsoever. Gaul dengan turmeric dengan apa? Turmeric dalam bahasa Melayu, kunyit. Gaul dengan kunyit nak goreng kan, contoh. Alright, so those are the prepare ingredients, pecah-pecahan dia. So cooking pula apa dia, letak minyak dulu, panaskan minyak dulu, biarkan dulu sekejap, ataupun panaskan kuali dulu, lap dulu supaya air tak ada. Then baru masak, baru letak minyak, kemudian baru letak benda sebagainya kan. Okay, tumis bawang lah apa sebagainya. Okay, so those are cooking. So that's how we going to differentiate between terminal and summary elements. So again, overall, Gantt chart is a timeline chart. Gantt chart illustrate the start and finish dates of the terminal element and summary element. So not just the start and finish date of the whole project, but the terminal elements and the summary elements pun ada juga. Bila nak mula, bila nak habis. So setiap projek awak ni adalah banyak-banyak terminal elements dan banyak summary elements. So we want to know each one of them in detail, apa yang berapa lama tempoh masa dia. So it doesn't really related to other than time. So jangan we do not mind block, like because the name is Ganas kan, Gantt chart. Dahsyat nama dia ni. Then student tend to like thinking that ini susah ni, ini benda yang payah ni. But actually it's just about your time. So when talking about time, this is actually scheduling, penjadualan. Cuma kaedah menggunakan kaedah Gantt chart. Alright. So what are the functions of Gantt chart? So dia menunjukkan, it clearly shows when each task is to begin. Bila kita nak mula setiap task. Okay, bila kita nak mulakan sesebuah task tu. Sekejap. Let me try this one. Okay, when each task is to begin. Okay, bila nak mula. Okay, kemudian how long it gonna take? Okay, berapa lama kita nak guna? Alright, berapa lama masa dia? And which task, ini yang paling penting, bestnya Gantt chart berbanding jadual-jadual yang kita biasa buat, jadual macam jadual kelas dan sebagainya, jadual kita belajar. What makes Gantt chart a little bit different is it shows also which task will be going on simultaneously. It can also be used to show current status of the project. So dua benda kat sini. Task yang bergerak serentak and task yang akan used to show current status of the project. Okay. So kita sembang sikit tentang which task will be going on simultaneously. The keyword here is simultaneously. You know, going back about about cooking here. Kita nak masak ni kan. So you see here, preparing ingredients dengan cooking. Saya tak pernah jumpa lagi mak-mak ke, kakak-kakak ke, adik-adik perempuan ke, even though abang-abang yang pandai masak ke. I have never seen anybody yang dia prepare ingredient, dia masak something, sambil tu dia masak nasi, sambil tu dia potong bawang, potong ni. So this thing here, preparing ingredients dengan cooking ni can be started simultaneously. At some point dia boleh mula serentak. Tak perlu tunggu siap satu baru buat satu. Kalau tak memang lambat lah awak makan. So that are the thing yang kita nak tengok. Ada benda yang kita boleh buat simultaneously. Okay, so ini yang kita nak tunjukkan lah. And then it also can
show the current status of the project. So, hari ni kat mana dah awak sekarang? So, that is your current status. At this point, at pukul 9, pukul 9.18 pagi, where are you right now? So, I don't want to talk too long about this. Okay, let's just do practical. Yang ni aku kena buat. Alright, so first of all, this is your task. Kita akan buka Padlet. Saya bagi awak link. Cakap dah lah, Sabtu sembang je kan. Lagi lah. Cakap je kan, memang bosan lah. Okay, alright. So we're gonna start with a Padlet here. Padlet. And I have another last one untuk digunakan. Okay, sebab kan kita just nak sembang-sembang, nak buat secara ringkas, saya nak guna sini lah. Alright, kita guna yang ni. Okay. You all tak nampak saya lupa pula. Apalah, nanti you all tengok lah dalam tu kan. Tambah sikit. Okay, kemudian kita nak share. Mana share tadi? Share. Siapa yang ada link tu boleh lah buka siap-siap. So, go to the feedback yang untuk feedback Padlet tu. Okay. Alright, so I want you to go here. Padlet ni. Okay, so here very carefully what I'm gonna ask you. Alright, so you know that ini saya kena bantu awak sikit. Saya kena tolong awak buka RPS. Okay. You know that you are going to have PSPM at the end of the semester. Peperiksaan PSPM, peperiksaan semester program matrikulasi semester 1. Your final examination. So I'm not just gonna talk about PSPM for basic for civil engineering 1 subject, but let's say we are talking about the whole thing. Okay, the whole thing that you are going to prepare yourself for PSPM 1. Okay, right. So we are going to brainstorm apa benda yang awak nak kena buat daripada sekarang mulai hari ini dan sampai nak PSPM 1. So kita nak kasih, we want to give a sense of realistic. Kita nak tunjukkan RPS. Kita buka balik RPS dia. So kita tengok sini. Mungkin awak tak nampak tapi saya bacakan nanti. Okay, kat mana? Alright. You have a study week on the 4th to 8th December 2021. 4 hingga 8 ni 5 hari lah. Mungkin hari Isnin sampai hari Jumaat. Maknanya awak ada 9 hari. Maknanya kalau kira balik Sabtu, Ahad, Isnin sampai Jumaat, dah 7 hari campur Sabtu, Ahad lagi. So you have the whole week plus 2 weekend, 2 days of weekend. Awak ada study week. Study week ni actually maksudnya apa? Study week is actually you don't have any classes, any lesson whatsoever. It is you at your own. You must be responsible with your revision lah. Untuk you punya sediaan awak. So awak boleh minta request appointment dengan pensyarah ke. Mungkin pensyarah ada buat open session, awak boleh join kalau awak nak. So you can choose lah yang mana-mana yang awak rasa sesuai untuk awak join. Okay, and then you're gonna have PSPM 1 on the 9th to the 16th December of 2021. So that would be 3 months from now, about that dates. 3 months? Yeah, about 3 months. Lambat lagi kan? Okay, so what I'm going to do today, apa sekarang awak kena buat ialah, saya nak awak brainstorm, letak kat sini. The question is, what you have to do. Ini brainstorm lah, tak kisah ikut turutan ke tak ikut turutan ke. Awak tulis je, kita brainstorm. This is the way kita create decision. Kita brainstorming. Brainstorming maksudnya, brainstorming ni
Nobody is wrong. Okay, apa yang awak kena buat untuk persediaan awak untuk sampai ke PSPM 1 dengan result 4 flat? Target awak, ingat you punya project planning ialah you plan to get 4 flat for your PSPM 1. So, letak dalam ni, apa benda yang awak nak kena buat untuk capai matlamat awak itu untuk PSPM 1 pada bulan Disember nanti. So, apa saja? Sekarang ni bulan 9 sampai bulan 12 ni apa yang awak nak kena buat? Within this period, apa yang awak nak buat supaya bantu awak untuk dapat 4 flat PSPM 1 nanti? Okay, come on. Use your head. Guna sikit kita punya akal fikiran yang Tuhan telah berikan. And then, letak je lah. Okay, people are typing. Thank you very much. Ada 4 ke 5 orang sekarang ni. Yang lain, tolong take care of our mental health. Okay, alright. Boleh letak kat situ. Nothing is wrong. In brainstorming session, nothing is wrong. Nobody can argue with you. Decision punya section baru kita boleh kata, okay, ni nak letak tak nak? Ini nak buang tak nak? Ini sesuai tak sesuai? Ini nak kategori apa? Benda ni sama tak? Kalau sama, kita letak benda kita letak dalam kategori terminal yang sama. Kita tak payah ulang-ulang macam tu. Okay, come on. Alright, so kerohaniaan, jaga hubungan dengan Tuhan. Agree. Yeah. Lama lagi. Understanding our ability, alright, know your potential, know about your capability, what can you do, what suits you, apa yang sesuai untuk diri awak, ya. Okay, manage time, have to manage time. So, betul lah tu, kita kena manage time lah. Okay. Okay, somebody is liking. Alright, come on. Kita ada 22 brains in this room. Can we get a few more, please? Know your limit. Okay, know your limit. Don't stress yourself. Study smart. Have to manage time. Okay, saya tak jumpa yang kata kena belajar, attend class, buat revision, everyday 2 hours. I don't know lah. Unless memang awak tak payah belajar kot, and then just PSPM je. Yang penting awak tak stress. Yang penting tak manage time. Okay. Fokus lah. Okay, fokus dalam kelas. Find positive environment to study. Okay. Alright. Ni awak nak buat PSPM 1 ni. Apa yang awak kena buat? Okay, mungkin appointment dengan pensyarah ke, speak to pensyarah, buat perbincangan dengan kawan-kawan ke, get some new books ke, some revision books ke, I don't know, watch tutorial videos ke. Okay, contohlah. Apa lagi yang aktiviti-aktiviti awak buat? Which of course kan, yang lain penting juga. Usaha, tawakal, you want to have a positive environment. Itu memang memainkan peranan, so you have to prepare for that. But kata orang yang direct lah, yang direct mesti berkaitan dengan pelajaran awak lah. So what you should do. Right, ask lecture kalau tak faham, jawab soalan past year. Yeah, jawab soalan past year. This is very nice idea. Buat semua latihan. Okay, this is what I'm talking about. Tanya lecturer tak faham, saya study je sehingga saat maksimal. Saya boleh, I didn't get anything for my PSM because what I study, that is what I get. Alright, okay, create my map from lecture note. Okay, my map. Alright, tak payah stress lah, maksudnya tak payah stress, tawakal, find positive. Okay, alright. Alright, jaga adab belajar. Okay, alright, so kita ada beberapa benda item kat sini. Apa jadi different nanti. So, now we know that we have study. So, now let's do our Gantt chart. Kita buat Gantt chart. So, kita ambil contoh dulu. Apa Gantt chart kena ada. Saya ambil contoh yang ni senang. So, Gantt chart, the first part of Gantt chart, kita kena ada apa? Tengok dulu kejap kelas. Kalau nak tambah lagi, kita boleh letak nanti. Okay. So, the first of all, you have ID. Ataupun sebenarnya bilangan lah, bilangan. Okay. Kenapa saya guna perkataan ID? Why ID? Okay. So, let me show you an example. Let me show you an example of... Okay, sekejap Tengok kejap.
construction Gantt chart. Tengok contoh construction Gantt chart. Okay, ambil contoh Alright, let's do this. Let's look at this one. Alright. Alah. Open image in new tab. Okay. Alright. So inilah the standard Gantt chart yang kau akan nampak dalam construction. Memang serabut, memang banyak dan ganas-ganas lah. Saya tak kisah, tak nampak berapa aktiviti dia. Tapi dia ada ID. Kadang-kadang dia guna perkataan numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and up until sampai habis lah. Kadang dia guna nombor A berapa, A1, A2, A3 dia ada ID dia lah. Okay, the reason kenapa kita guna ID, because in the meeting, okay, sebagai contohnya you want to concrete work. Ni dalam construction ada concrete work. Concrete work ni awak letak concrete lah. Okay, untuk buat tiang. Okay. Let's say you are building a construction about a school construction. So you know already that construction of school melibatkan banyak blok. Banyak blok, blok A, blok B ke, blok apa sebagainya kan. Kemudian ada kelas pula, kelas A, kelas B ke, kelas ujung, kelas awal ke, sebagainya lah kan. And then you want to buat concrete work. You are talking about the first story. The first story of block A. Contoh, blok kita ada blok A. Blok A ni first story kita nak buat tiang. Kita nak konkretkan tiang. Okay. Now, to the next story, second story. Pekerjaan tu panggil apa? Still panggil concrete work. Tapi cuma concrete work untuk siapa? Untuk story nombor 2, blok A. Kemudian, tingkat yang ketiga. Masih nama yang sama. Concrete work. Tapi of course for story number 3 dan sebagainya. So, disebabkan banyak nama yang sama. Okay, hampir sama. Okay, so you need ID. Better to say, you punya task yang number 3 tu dah macam mana? What is the progress of task 5? Progress task concrete work dekat task 6. Concrete work task 7. Macam mana, dah siap belum? What are the progress? So, that is the way engineer use Gantt chart. When they communicate, they are going to refer most of the time the ID, bukan task name. Sebab task name banyak kesamaan, banyak keliruan. Jadi kadang-kadang lebih senang kita gunakan task. Kita gunakan ID. So penting. Mungkin sekarang ni tak nampak lah sebab saya akan buat lebih pada macam inilah. Nampak macam numbering saja. So it's not just about bilangan, it's about the ID that you are going to apply when you are communicate with your team members. Okay, so ID and then kita ada task name. So that what are the task name? Okay, some people go to the extent of task name and what to do. What are the tasks? Maknanya apa explanation dia. Okay, and this part here, this whole thing here is your duration, work duration, masa. So duration can be daily, can be day, in fact hourly, can be minutes, depends lah project awak. Maybe second. I don't know. Hourly, daily, can be monthly, weekly, it can be monthly, it can be yearly ataupun annually, yearly lah. Monthly kita panggil annually, yearly kita panggil decades, whatever lah, tengok pada awak punya period awak. So macam ni dia guna monthly. So May, June, July, August, September, October, within the year of 2010. Okay. So itu yang benda. And then kita gunakan chart ataupun kita gunakan bar chart. I don't know, bar chart lah kan. But horizontal bar chart untuk menunjukkan kita punya progress. Okay, contohnya problem analysis bermula bila dan sepatutnya habis pertengahan bulan Mei. Ini maksud dia. This part. What does it mean here? So the same goes for the second task, requirement analysis. So you start your requirement. You can only start, perasan tak sini? You can only start once you complete this one. Sebab tu dia bermula, kita start selepas selesai problem analysis. Okay. So, dan kena siap dan kena habis sebelum pertengahan Jun. Okay, sama juga dengan logical design. Okay, logical design dah boleh start dalam pertengahan. Pertengahan requirement analysis dah boleh mula. So, this part here and this part here, kalau saya warnakan sikit.
So these two part here, if you notice, it can start simultaneously. Berlaku serentak. So separuh pada dua game analysis berlaku serentak dengan permulaan logical design dan dia berterusan sampai ke Julai. Dan kita tengok sini decision analysis ni boleh bermula pada awal-awal lagi. Permulaan logical design ni boleh berlaku serentak dan tamat pada sekitar hampir awal-awal Ogos ni lah. Okay, ataupun hujung bulan Julai ataupun awal Ogos dan seterusnya. Dan you notice ya, kat legend ni ada dua warna, complete task dengan incomplete task. Okay, saya zoom in sikit takut awak tak nampak. Okay, so the dark color, I don't know what's the color, apa nama, turquoise ke apa tu, green ke, something like that. Okay, so this is your progress. So sekarang ni awak dekat sini. You are on the date here, September. So what is your progress right now? So sepatutnya you tengok sini. Sepatutnya dekat sini awak patut dah siap sampai sini. You should already complete this one. But however, awak tak sampai lagi. You tak siap lagi yang ini. So this is how you monitor your progress. Oh, tak siap lagi, so you have to push, you have to do something. Ataupun you have to check what, you have to investigate. Why is this happening? Is it acceptable or not acceptable? Kalau tak acceptable, apa yang you kena buat? You kena push lah. Kalau acceptable, okay, kita kena adjust kita punya dia. So inilah patutnya you punya progress. Okay, pada hari ini tapi you tak siap lagi. Tapi tengok ini dah siap terlebih awal. So it's quite win-win situation lah. Sepatutnya you tak siap lagi. Patut sampai sini ni progress you. Tapi ni dah siap. So better lah. At least you dah siap sini, tak siap lagi. So ada win-win kat situ. So okay lagi. If based on my experience, kalau sebagai engineer tengok ini okay lagi. Better than nothing lah. Tapi yang ini pun patut dah start ni, tapi tak start lagi. So kenapa tak start? Sebab ini tak settle lagi. This part je tak settle lagi. So dia tak boleh start. Dia kena settle baru boleh start. So these are about Gantt chart. So without further ado guys, kita tengok sekejap. Kita buat kat sebelah sini. Okay, tadi you dah buat listing. Okay, saya letak, saya buang ni sekejap. So saya tengok kat sini. So you boleh buka Gantt chart awak. Sambil-sambil tu you buat, carilah kertas kosong. Cari kertas kosong ke. Kita ambil beberapa item terminal sebagai kita punya terminal. Sebab my focus is more on how to create your Gantt chart. So pertama sekali awak kena ada task lah. What are your tasks? Okay, let's use different color. Yeah. So antara task-task kita dah bincang tadi. Kejayaan takkan datang usaha sendiri kalau tak ada usaha. Sini dah kata-kata semangat ni, okay. So ask him some question from senior or alumni. Okay, so kita buat task antaranya ialah refer senior. Okay, maybe about your ni lah material. Material ke. Okay, study material. Okay. Apa lagi kita boleh sebut? Ask friend and lecture. Okay, ask friend lecture ni discussion lah. I think discussion with friends with lecturer. Okay. So ni saya kategorikan. Saya nak cepat sikit. Saya just kategorikan dia. Jaga adab pelajar. Maybe we can put that. Mind your manners. Oh. Mungkin ni related to learning lah. Learning. Okay. Secara spesifik talking about learning lah sebab nak PSPM 1 kan. Saya study je sehingga tahap maksimum. So okay, basically study lah kan. So study study kita buat study lah. So study ni pecah kedua. Iaitu during class. Kemudian outside class ataupun kita panggil revision lah, revision session. Okay, class session, revision session. Okay, alright. Create mind map from lecture. Okay, mind map boleh juga. Mind map ataupun summary lah kan. Okay, boleh juga. Summary of summary notes. Ada orang prefer buat mind map, ada orang tak buat.
Okay, right, my maps. Apa lagi ya? So tanya dah sebut, tanya lecture kalau tak faham. Alright, buat soalan lah, buat latihan dan buat pasya. Do panggil Naufal. Tengok. Excuse me. Do your do exercise lah, panggil exercise kan. Exercise question ataupun pasya question. Okay. Okay, alright. Ni. Apa ni? Spiritual activities lah. Ni apa? Aktiviti kerohaniaan, jaga hubungan dengan Tuhan, fokus dalam kelas. So, maybe put within this study ni, fokus dalam kelas. So, fokus. Alright. Find positive environment. Jawab soalan pasya. Okay, buat soalan tuan-tuan soalan lokal. Fokus dalam kelas. Alright. Do the revision. Know your limit. So, tadi sebut mental health kan. So, okay boleh juga mental health. Mental management. Okay, time management maybe kita boleh letak je lah. Letak je, tak salah pun. And then last kali kita letak ni lah. Get in positive environment. Okay. Alright, so let's start getting your cuba try dulu sambil-sambil tu. Jangan tunggu je kata tak dapat nanti. Oh. So berapa tas ni? 1, 2. Kita tengok Ni saya tak ikut turutan lah tapi kita letak je dulu. So kita setkan. So mana yang rasa nombor 1 kita kena buat. So saya nampak maybe kat sini kita letak je. Ini ID bukan turutan. ID. So kita letak sini. Kita letakkan supaya orang nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so sikit. Bawah lah Okay. So first kali kena buat jadual awak. You punya gancat. So kita ada kita punya first column. Kita ada untuk ID ID. Okay. Pada ni lah buruk sikit. Ada ke macam lawak-lawak sikit? Okay, you know what? Kenapa lah noob sangat? Jangan noob kita kena pro. Okay, kita guna table. Kita bedal je tengok macam ni dulu. Ambil design yang simple je. Okay. So over here kita akan tambah lagi nanti. Susah sangat ni. Ya. Boleh Tak boleh. Okay. So kita ada ID ID. Ni saya merge dulu. So kita ada sekejap. Overall ni kita buat ni.
Kita ada ID. Dan kita ada task name. Dan sini kita ada, tak kisahlah, duration lah. Sekejap. Cell. Duration. So, kita punya duration nak guna apa? Guna weekly ke, monthly ke? Okay, kita try lah buat macam 2 weeks. Kita bagi kita buat 2 weeks. Setiap 2 minggu. Contohlah kan. Dia tak guna 2 weeks. Dia kena guna time. So, time ni kena berturutan. Macam week 1, week 2, week 3, Jun, Julai, Ogos. Tu boleh. So, kita letakkan week 2, week 4, ni saya ambil contoh je lah. Week 6, week 8, week 8 dah 2 apa? 2 bulan, lebih kurang 2 bulan dah kan. Week 8, week 10, week 12. So lebih kurang week 14 ni kita dah start exam lah. So PSPM kat ujung ni. Ini saya nak kena combinekan dulu. Hai, lecehnya. Saya boleh kecilkan lagi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tengok berapa tadi? Ada 10 ke 11? Kita letak je lah, 12, 13. Okay, this one, the Gantt chart that we're going to make is focus on terminal saja. Kita tak buat secara detail lah. Nanti kita akan tengok secara detail kemudian. So tengok kita balik semula tadi sini. Apa kita ada tadi? Mana tadi? Kita ada refer sini, saya bawa sini jap. Saya tulis semula kat sana. So kita ada refer senior. Refer senior. Taklah simple. Discussion with friends. Kita pecahkan lah. Discussion with lecturer. Create my map. Attend class. Revision session. Create my map dah sebut kan. Oh ya, jaga adab. Mind your manners. Tadi lah, manners. Learning manner. Do exercise. Oh, past year. Spiritual activities. Mental health management. Okay, mental management. Time management. Get in for good positive environment. Okay, alright. So again, class, this is just example, and I can see where are these going to go
after this. Sebab semua benda ni saya nampak macam kena buat pada awal. Jadi tak nampak sangat penggunaan gadget, but just want for the sake of discussion. Kita tengok ke sini. Okay, when you are going to start to refer senior? Kita create. Suggest to me class, please suggest the start, which duration, kat mana kita nak start mula tanya senior, sampai bila, mula dan akhir dia. Week 6 sampai week 10. Okay, kita ambil je. Kita tembak je lah, saya mesti siap. So week 6 sampai week 10. Oh, lama juga ni. Okay, alright. Kita letak fill. Okay, kita letak dulu yang warna. Yang warna. Okay, boleh lah letak dengan warna ni. Okay. Okay, when you going to start discussion with friends? Dan bila nak habis? Okay, come on please get involved. Dan sampai 12. 12 je? Oh, kejap je. Alright, so this is more about you preparing for PSPM1. So kita bincang ni discussion with friend berkaitan dengan PSPM1. So I can agree lah. So mungkin ujung-ujung ni lebih banyak discussion. Dalam kelas awak tu memanglah biasalah kan, cuma kita cakap tentang PSPM1. Okay, discussion with lecturer. Come on guys. 8 to 14. Week? 8 to 14. Week Okay, 8. right. So this more aggressive lah. So lebih fokus pada berkaitan PSPM ni. Kita start betul-betul banyak tanya mesyarah. Start week 8 sampai week 14. Maknanya sampai habis lah. Sampai PSPM. Alright. Okay. Creating mind map. Agak-agak je. You don't have to be very accurate. Because this is, my purpose is just to get you to know how to make Gantt chart. Create mind map mind map. Mind map ni mungkin boleh buat awal ke? I don't know lah. Week 2 sampai week 4. Week sampai week 4 okay, alright. Boleh je. Okay, attending class. Yang tak payah sembang lah kan. Penuh lah kan. Betul tak? Ke tak payah? Okay, so your revision session for PSPM1. Bukan untuk SUPS, bukan untuk UPS 2, 3. For your PSPM, bila nak mula? Dan bila nak habis? Week 12 to week 14. So ujung-ujung ni lah. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay. Bila nak mula jaga adab belajar? The whole. Alright, okay. Okay, alright. Okay, making exercise or partial exams. Yes, yes, yes. Come on, come on. 8 to 14. Oh, week 8 to 14 dah start buat PSPM. Bapak power gila awak ni. Okay, boleh, tak ada masalah. Spiritual activities. Bila nak mula bersembahyang? Dari awal sampai akhir. Oh, ya ke? Ingat ke ujung-ujung je. Selalu orang buat ujung-ujung. Deep tak, deep tak. Okay, mental management. Mental management ni is quite general. Tapi saya ambil untuk PSPM1 ni. Mungkin nak dengan motivasi ke, dengan lagu-lagu ke, ataupun you know, I don't know lah. So tak tahu. So dia general. Jadi general ni memang awak cakap mula sampai habis. Tapi now focus on to prepare yourself for PSPM1. Okay, week 10 sampai week 14. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, time management.
Bila awak nak kena start ada, bila awak nak create, kata time management mungkin berkaitan dengan pembuatan persediaan jadual. Lebih pada tu lah kot. Jadual lah, jadual. Okay. Bila awak nak kena start create your jadual dan sebagainya lah. Bila? So dia mungkin awal-awal lah kot. Takkan nak ni kan. Cuma memanglah awak kena ikut jadual tu. That is your time management. Tapi sebab time management ni general. Kita fokus pada untuk PSPM1. So saya nampak daripada penyediaan jadual awak. Untuk persediaan awak mula PSPM 1 nanti. Bila awak nak kena ada dah start khas, jadual khas untuk PSPM 1 ke jawapan tadi, ada week 6 to 14. Week 6 to 14. Kena banyak sangat ni. Untuk ikut lah kan, untuk ikut. So itulah dia jadi general. Jadual dan ikut dia kan. Jadi kena baik memang jadi full lah kan. So tak apa, kita dah je week 6 to week 14. Alright. And when you gonna have positive environment? Bilik yang kemas. What else? Kawan-kawan yang supportive. Bila nak kena start ada ni? Itulah, again, this is quite general. So bila general, jawapan dia akan general lah. Orang akan katalah the whole thing this. Ya, okay lah tu. Itu yang saya nampak. Sebenarnya semua ni akan jadi the whole duration kan. Tapi for the sake of PSPM 1 saja. When you want to really have making sure your environment is positive to prepare you PSPM 1. 10 to 14. Okay, alright. Kita ambil 10 to 40. And then you're gonna have that. Okay, so contohlah ni semua aktiviti-aktiviti yang awak nak ada ni. Secara, this one is more about kita secara general lah, secara roughly. Okay, so you notice here, yang mana yang boleh bergerak serentak? You tengok kat sini untuk week 2, kita tengok kat sini, creating mind map, attending class, mind map, attending class, kemudian learning manner, bukan belajar baik manner tau, learning manner, excuse me, in learning. Okay, dah boleh bergerak serentak dan spiritual activity dah boleh serentak. So ni antara yang permulaan. Okay, so kat sini kita tengok bila macam mana kita nak gunakan gancak kita untuk tengok apa yang kita boleh buat serentak. Okay, apa yang kena mula, mind map dah kena siap baru boleh buat, boleh refer senior. And I think this is make sense because if you don't know what you have learned ataupun what you're going to learn, what are the things subject in the topics in your subject, kalau awak tak faham dia ataupun awak tak tahu secara ringkasan dia, awak nak tanya senior pun awak tak tahu nak tanya apa. Awak akan cakap, bagi je lah apa-apa pun. Itu yang kebiasaannya, which is not professional lah. Kalau professional kita tanya, kau ada tak task, ada tak nota untuk sekian. Atau ada tak kau punya soalan-soalan berkaitan dengan ni sekian. Ataupun tanyalah apa saja maklumat-maklumat untuk persediaan PSPM 1. Okay, so this is the whole gancat, contoh gancat lah. So ada ID, ada task name, ada duration. So you have to decide lah. Ini yang pelajar biasa confuse. Week 2 ni maksudnya apa? Mula week 2 ke? So mesti kita faham lah, ini start pada 0 to week 2. This is week 3, week 4. Week 5, week 6, separuh-separuhnya lah. Ini saya ambil lebih keadaan yang senang. Okay, the next thing dalam gancat kena ada ialah progress. Kat mana progress awak? So within your progress, kat mana awak? So let's say sekarang ni awak dekat week berapa guys? Week awal-awal kan? So contoh katakan sekarang ni awak berada di week 9. So awak berada di week 9 kat sini. Okay, week 9 ni boleh tak split? Okay, alright, awak ada week 9. Awak dekat tengah-tengah sini. So this is your progress. So dekat mana awak sekarang? So contohkanlah, so awak kata di face sini dah sampai sini je. Okay, contohnya. So kita warnakan gelap sikit. Kita ambil warna yang dah siap. Warna dah siap, biasanya warna hijau. Okay, ini discussion with lecturer tak mula lagi. Tak apa, biarkan. Create mind map dah buat tapi baru siap separuh je, contoh kan. Okay, bawa kat sini saja. Attending class tak ada masalah, you dah attend semua kelas, contoh. Manage e-learning, okay, cantik, alhamdulillah, memang bagus. Past year, katakan you dah mula dah, you dah buat past year, contoh. Spiritual activities, you memang jaga, alhamdulillah. Okay, time management, you dah start buat jadual, you dah ada khas jadual sebagainya. Okay, so ini is your progress. So kat sini awak nampak, in fact,
review sini ni katakan awak dah sampai habis dah tanya. You dah cover semua. Attending class ni tak boleh lebih dah. Minute learning tak boleh dah lebih. Kena ikut. Mungkin you dah buat banyak pasti you kata saya dah buat lebih sampai untuk week 10 saja dah buat dah. Okay, contoh. Spiritual activity, mental management. Mungkin awak dah start dah sebenarnya. Awak dah start dah pun. Buat something. Awak pergi attend program motivasi ke kan. Contoh. Time management mungkin awak dah tapi tak boleh buat ni lah. Okay, positive environment awak mungkin dah ready dah pun. Awak mungkin dah ada tempat, awak dah beli barang-barang, mak ayah pun dah sediakan sebagainya. Okay, so you have all those things yang ada. So mungkin ada progress. Tapi kat sini ada benda yang awak tak capai. Tak ikut progress yang sepatutnya. So inilah yang awak akan tengok dan awak kena adjust lah. Awak kena tengok apa masalah kat sini. You kena kaji. Macam mana awak nak kaji? Awak akan guna QC Tools. Kak tengok awak nak tengok gancat awak ni, awak tengok ada tak menepati yang sepatutnya, awak akan guna QC Tools untuk study apa masalah awak. What are QC Tools? So QC Tools awak boleh tengok chapter 3.3. QC Tools. So kita tak belajar saya saja je belajar, tak ada kaitan, dia ada kaitan. 3.1 ada kaitan dengan 3.2, ada kaitan dengan 3.3 and so on. So dalam 3.3 awak tengok QC Tools, macam mana awak nak buat investigate, how you going, what are the tools that can you use to check kenapa tak capai quality yang awak nak. Is it enough and so on. So ni sebagai contoh lah. So yang yellow maksudnya apa? Yellow yang masih under progress, yang tak siap lagi. Yang mana awak kena siapkan lah. Alright. So ini contoh Gantt. Okay class, I think time's up now. Do you have any question regarding Gantt chart? No. So awak kena tahu nak buat. So soalan kadang-kadang dia bagi awak dia bagi awak, saya tak tahu dalamnya ada contoh tak, tapi biasanya dia akan bagi awak task, dia bagi awak ID, task and so on. Awak kena, you kena create lah macam ni. Dia bagi table, dalam table. Boleh try nanti. Dia bagi task awak, berapa period dia, yang mana kena start serentak, apa yang kena siap sebelum dia, bila nak kena start dia, dan kena create Gantt chart. So itu contoh yang nampak ni, ada nombor, task. So at least you know the basic. Yang ni awak boleh try by your own. Kalau ada masalah, ya? Tak ada apa. Okay, alright. So, yang boleh tengok step-step dia ni. Okay, so you can read this one later on in more detail. But actually, what are the importance of Gantt chart? Simple saja. Importance of Gantt chart sama macam the importance of jadual. So, benda ni saya tak perlu explain sangat lebih detail. Tapi inilah awak patutnya awak boleh relate lah. Help to plan out the tasks that need to be completed. Give basic of scheduling. Allow to plan the allocation of resources needed to complete the project. Help to work out. So allocation ni maksudnya mungkin nak perlukan duit, budget, perlukan barang, perlukan macam machines. Kalau construction perlukan alatan-alatan kan. So you can prepare all the resources based on the Gantt chart. Help to work out the critical path for a project where you must complete it by particular date. So critical path ni ialah berapa maksimum waktu yang awak perlu. Contohnya at the end yang projek ini, yang nak construction bungalow construction ni, awak perlukan the whole untuk siapkan projek ni ialah start Januari dan habis Disember. So which this is about 12 months. Okay, so itulah critical path. So tak ada masalah sangat. Okay, I think that's all for today class. Thank you very much. You have been very awesome. Prepare yourself. Make sure you make your group discussion for your presentation on Tuesday about your project. Kita akan tengok kat situ. So mungkin kalau awak nak, awak boleh masukkan Gantt chart, which is very nice. Nampak awak kaitkan, awak boleh gunakan Gantt chart tu. Make sure your slide not more than 10 pages, 10 slides. Buat dalam PowerPoint lah. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Have a nice weekend. Thank you.